Malam Lailatul Qadar ni paling dikejar-kejar oleh ramai lah. Ramai orang menyebutnya, dan bila bangun pagi, bila tengok cuaca tu lain, kata malam tadi ni. Betul. Okey, jadi oleh kerana itu kita bawakan kepada anda Profesor Muhammad Kamil Ibrahim, Profesor Pengajian Perniagaan UniKL bersama dengan kita untuk bercerita dengan lebih lanjut mengenai 10 malam terakhir ni. Betul. Selamat datang Prof Borak Kopitiam. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Terima kasihlah jemput saya. Tak ada Terima masalah. kasihlah Prof datang kepada kami ni. Okey, macam ni Prof. Kita pun dah ada 10 malam terakhir. Ramai yang dinantikan. Ramai yang menantikan 10 malam terakhir ni untuk mengejar momen-momen yang terakhir lah. Jadi dalam 10 malam terakhir ni ada Lailatul Qadar. Sebab tu kita nak tanyakan bersama dengan Prof, apa yang perlu kita buat untuk kita macam sekurang-kurangnya kita rasa kita dapat malam Lailatul Qadar tu, Prof. Itulah tadi kan di luar tadi saya ada tanya Z dengan Muaz. Berapa kali dah dapat Lailatul Qadar? Allah ini tak. Saya cakap wallahu alam, Prof. Dua-dua terkedu juga kan. Saya tak terkedu. tahu macam mana nak kata. Jadi mungkin Prof boleh kongsikan. Ini saya cerita ni secara santai lah ya. Ramai orang yakin, keyakinan tu bahawa malam Lailatul Qadar ini berlaku pada 10 malam terakhir. Sebab ada hadis, ada apa semua. Tetapi bagi saya, dia adalah kebarangkalian yang paling besar lah. Okey. Ada orang kata sampai malam 27, ada malam ganjil, macam tu. Tapi itu tak confirm. Jadi kalau kita nak Lailatul Qadar, kena cari yang confirm betul-betul lah. Ini dulu yang penting ya. Okey, agaknya bila Lailatul Qadar akan berlaku? Tahu tak? Tak tahu. Mana boleh tak tahu? Lailatul Qadar berlaku pada bulan Ramadan. Betul tak? Kita kena pas betul. Maknanya Bila dia tengok kita pun takut ya. Betul. Maknanya dalam bulan Ramadan sama kau sebulan janganlah tu. berkira sangat 12 bulan. Allah kata bulan Ramadan je. Sebulan je. Itu pun kita nak berkira. Allahu Baik. Akbar. Yang kedua. Yang kedua. Dia berlaku malam ke siang? Jawab. Malam, Prof. Malam. Okey, kalau malam bermakna Lailatul Qadar di Malaysia ni tak sama dengan Lailatul Qadar di London. Betul juga. Sebab malam di Malaysia tak sama malam di UK. Betul. Macam mana Tapi macam mana tu? Itu kita tak payah fikir. Yang kita tahu malam adalah di Malaysia. Kalau kita pergi ke London, kau jangan pula buat cerita malam ni kat Malaysia ni. Malam kat sana lah pula. Itulah kebesaran Allah SWT. Nak kita faham betul-betul. Betul. Okey. Ini menarik ni. Bila malam dalam Islam? Malam. Itulah antara adakah lepas maghrib dah kira malam? Okey. Kita settle yang tu. Kita kata malam dalam Islam bermula pada waktu maghrib sampai waktu fajar. Berapa ramai di antara kita yang tak dapat Lailatul Qadar kerana ujian berbuka puasa. Gini. Dia buka puasa sedap dekat rumah. Makan sedap sampai tak boleh pergi semayang ke masjid ataupun surau. Ini PKP ni lain cerita kita cerita umum Maksudnya orang lelaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata apa? Hari ni aku tak nak jadi imam, aku nak suruh para sahabat jadi imam. Aku nak pergi cari rumah-rumah di sekitar ini yang tak datang solat berjemaah di masjid, aku nak bakar rumah dia. Pernah dengar kan? Pernah. Masya-Allah. Rumah kita nak kena bakar, dapat Lailatul Qadar ke? Kalau ikut logik akal kita, hukum biasa, mana boleh orang nak kena bakar rumah nak dapat Lailatul Qadar? Tapi kalau Allah nak bagi, itu pulang pada Allah lah. Sebab Allah ni maha kaya. Betul. Dan okey. Ini yang menarik kan? Prof bagi turbo terus, Prof. Saya tak bernafas, Prof. Jadi kita kena jagalah daripada malam tu lagi. Pertama, nak buka puasa kat rumah tak kisah. Tak ada masalah tu. Tapi kalau boleh kita pergi semayang, lepas tu maghrib, lepas tu balik, sambung lagi berbuka puasa. Dan bini kau sedap sangat masak. Nak jaga hati dia juga tu. Nak jaga hati dia. Orang perempuan tak apa ya. Perempuan di luar sana, solat di awal waktu. Baik. Lepas tu pergilah balik solat isyak. Kalau boleh Ini mungkin PKP ni kena tengok tempat-tempat. Tapi surau saya pun tak penuh ikut yang SOP tu, tak cukup orang. Okey, jadi lepas tu solat tarawih. Nak buat 4 ke 8 ke 12 tu pandai-pandai lah. Benda sunat tu kan. Kemudian balik rumah pukul 10. Balik rumah pukul 10, 10.30 nak tidur. Tidur lah. Tapi pukul 3 bangun lah. Pukul 2 bangun lah. Okey. Itu yang masuk kan? Itu yang saya nak tanya tu. 3 pagi dengan nak bangun macam senang. Tapi macam mana, bro? Ini nak cerita ni. Ini punya jadual ni. Ini nak cerita ni. Tak habis lagi tu. Pasal dia akan termasuk dah ni. Kemah, okay? Prof. Okey. Kita bangun pukul 3.
Kenapa bangun pukul 3 ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada 1/3 hujung malam yang tersisa dan Allah bertanya kepada hamba-Nya, ada tak hamba-Ku yang nak berdoa? Aku nak makbulkan. Ada tak yang nak bertaubat? Aku nak ampunkan. Ada tak yang nak meminta? Aku nak bagi apa yang dia minta. Okey. Allah tanya kat kita macam tu. Engkau tak percaya ke dekat Allah? Muaz percaya tak? Percaya. Zaid percaya? Mana Muaz, mana Zaid? Oh, dia bertukar. Kami dah Ustaz tanya macam tu, duduk mengaku je lah. Yalah, gitu lah. Tak, maksudnya kita percaya pada Allah dah. Percaya. Okey, kita bangun pukul 3, kita pun tahajud ataupun kita sambung solat tarawih kita tadi yang buat 8 tadi. Boleh, Itu tak ada tadi tu masalah. topik lain pula tu. Ataupun solat sunat lah, solat. Last sekali, ya Allah, ya Tuhanku, ampunkanlah dosa-dosaku. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Minta dengan Allah. Tapi okeylah, you orang muda lagi, tak banyak dosa. Saya umur 56 tahun ni tentulah banyak dosa, dah Belum makin tahu tua. juga Ustaz. Belum tahu Ustaz. Dah kira tahu. Tapi aminkan je lah, Muaz. Kita kira tahu. Kita kira tahu. InsyaAllah. Orang tua 60, 70 lagi banyak dosa. Tak nak sedar lagi ke? Kita kira macam tu. Budak-budak tak apalah. Tapi belum tentu lagi. Orang tua mati dulu. Okey, tapi tak apa. Lepas tu kita minta doa, kita semayang, minta doa. Last sekali tu kita kata, ya Allah, ya Tuhanku, tolonglah ya Allah, anugerahkanlah aku anugerah malam Lailatul Qadar. Ya Allah, aku nak, ya Allah. Kaulah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Minta Baik. betul, bro. Minta betul. Sebab dia kata, engkau minta, aku bagi. Engkau berdoa, aku makbulkan. Habis, buat daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Habis Ramadan, orang tanya, Muaz, Zaid, apa ni Zaid? Zaid pula. Jadi orang tanya kita, macam saya tanya tadi kan. You berapa kali dapat Lailatul Qadar tak? Jawab apa? Mesti dapat. Tak jawab, jangan mesti. InsyaAllah. InsyaAllah dapat. InsyaAllah dapat. Tuhan dah janji dengan saya kalau minta dia Dapatlah. bagi. Dia bagi. Jadi ini yang nak kena diberitahu pada semua orang. Bahawa dia atas kita sebenarnya. Di sisi kita. Allah tu Maha Pengasih. Allah tu Maha Penyayang. Baik, kita semua tahu bulan Ramadan ni orang associate dengan Lailatul Qadar ni kerana ganjaran dia. Semua kata ganjaran besar. Memanglah bulan Ramadan ni besar. Semua besar, dia digandakan sampai berapa 70 kali paling kurang diceritakan lah. Kalau kita buat kebaikan 10 kali. Kemudian bulan Ramadan 70 kali ganda. Kalau kita kira matematik lah. Betul macam mana Allah kira kita tak tahu. 70 kali 10 sebenarnya 700 lah. Okey. Jadi orang kata Lailatul Qadar ni ibarat dia dapat pahala berapa? Tahu tak? Letih nak jawab. Kita buat je, Ustaz. Saya baru ceramah di masjid. Ni dia orang tak suka saya. Sebab asyik duk tanya je. Tak apa, bro. Lebih-lebih lagi yang duduk depan. Duduk depan. Bangun dah tertidur. Saya kata apa? Pasal apa duduk depan? Kena tanya lah. Jadi okey. Biasanya bila ditanya macam gitu, berapa tahun dia punya berapa dia punya ganjaran, dia pun sebut malam 1000 bulan. Betul pernah dengar? Betul pernah. Salah. Dalam Quran sebut lebih daripada 1000 bulan. Ini menarik ni sebab tadi kita kongsikan dia awal. tak kata 1000 bulan, dia kata lebih daripada 1000 bulan. Jadi berapa? Rahsia. Betul. Allah rahsiakan berapa tu. Ini sebab Allah ni Maha Kaya, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia nak bagi banyak pada kita. Lebih pada 1000 bulan. Tapi kalau kita ambil 1000 bulan sebagai benchmark, maknanya 83.33 tahun. Banyak. Maknanya kita hidup pun tak tahu. Itu yang saya nak sebut. Saya umur 56 tahun, ayah saya meninggal 58. Saya ada 2 tahun lagi. Kalau mati itu ikut genetik. Kalaulah meninggal itu mengikut Rasulullah SAW, Rasulullah wafat umur 60 tahun Masihi, maknanya saya ada 4 tahun, 3 tahun lagi. Kalaulah dapat Lailatul Qadar, Masya Allah. Umur 60 tahun mati kan, meninggal kan. Tapi ibarat dia ibadat 83 tahun. Tak nak ke? Okey. Boleh jelas tu? Boleh. Ustaz. Kita pula yang menunggu soalan daripada Prof kan. Tetapi isu dia sekarang dah 20 malam dah berlalu. Alamak. Tapi tak apa, jangan sedih. Sebab dia kebetulan baru nampak Ustaz ni. Baru nampak Prof pagi ni. Baru dapat ilmu pada hari ni. Bermula pada hari ni kita bertekad. Hari ni mulai pada hari ni aku nak. Ini yang penting. 10 malam terakhir. Baik. Orang selalu tajuk-tajuk yang dibagi pada saya nak berceramah hujung ni, dia kata apa? Macam ni lah, 10 malam terakhir lah, pecutan dah, apa semua. Baik, pasal apa nak pecut-pecut? Minta maaf ya, saya Betul lah. cerita, kenapa nak pecut? You bayangkan begini ya. Bila you pecut terakhir, you kata 10 malam terakhir you pecut, bermakna bila sampai di garisan penamat tadi,
you lega. You berhenti. You bayangkan orang lari 100 meter, dia pecut 10 meter yang terakhir itu, dia pecut, dia melepaskan dada dia sampai ke garisan menamat. Bila saja dia dah selesai, dia pun duduk. Penat. Habis. Dia kira habis dah dia punya tugas. Itu yang salah tu. Yang sebenarnya Ramadan dari segi falsafahnya tidak berakhir lagi. Kalau selama 30 hari you duk bangun malam, pasal apa malam 1 Syawal you nak berhenti? Betul. Terutamanya pada ibu-ibu. Okey, Facebook saya ada lebih 100,000 followers. Wow. 80% wanita. Wanita tua. Okey, wanita ni dia grup umur 50 ke atas lah. Saya punya geng lah tu. Tak, saya ajar dia orang macam mana. You bangun nak bersahur tu, bangun awal sikit, cucikan badan, ambil wuduk, solat sunat 2 rakaat, 1 witir kalau tak buat witir lagi. Sepanjang 30 hari kalau you tak biasa. Kemudian, you berdoa pada Allah SWT. Tapi sebab you nak siap sahur tu, kadang-kadang tak sempat nak berdoa. Tak apa, saya kata. Tugas you di dapur tu pun dapat pahala juga. Satu kebajikan juga. Sambil duk masak tu, subhanallah. Ya Allah, ampunkanlah daku. Ya Allah, ampunkanlah daku. Tak apa, tak ada masalah. Tetapi apa yang berlaku bila malam Syawal? Dia duk prepare 1 Syawal tu kan, dia tak siap, tak buat dah yang sepatut yang 30 hari Ramadan dia duduk training. Sebenarnya Ramadan kita ini sepatutnya boleh menyebabkan kita meneruskan aktiviti kita sampai 11 bulan yang akan datang. To prepare next Ramadan. Untuk masuk Ramadan baru. Itulah sebab apa Ramadan ni hanya datang sebulan dalam 1 tahun. Entah Kita jumpa ataupun tidak balik, Prof. Pandai, Prof. Okey. Baik, Prof. Satu input yang sangat memberikan kesan kepada kita lah. Bukan saja anda yang berada di rumah, malah kami di studio ni semua terduduk di sini. Teringin sebenarnya, Prof. Nak lama lagi. Nak sejam pun tak cukup rasanya. Tapi itulah, you bagi sikit sangat. Itulah kan. Tapi tak apa. Terima kasih banyak, Prof. Kerana sudi berkongsi bersama dengan kami. Membuka banyak mata, insyaAllah. Semoga perkongsian kita ini dapat menjadikan satu amalan kita untuk ke syurga, InsyaAllah. Terima kasih banyak, Prof. Kepada anda semua, kalau nampak Prof nak bagi ceramah, jangan duduk belakang pula sebab dah kenal dah. Kan ada depan. Duduk depan tak apa, memberi kesegaran pada kita. Betul. Mungkin tadi Prof cakap 100,000 followers tu, Facebook? ramai yang nak follow. Mungkin Prof boleh kongsikan? Masya-Allah. Facebook. Apa ni, saya Facebook saya, nama saya lah Muhammad Kamil Ibrahim. Ni Prof Muhammad tapi tak boleh kawan dengan saya, dah full lah. Dah full. Boleh follow je. Alright, terima kasih banyak, Prof. Makcik-makcik semua boleh follow je.